mulakan kelas kita. InsyaAllah kita mulakan dengan umum kitab untuk memberkati kita punya ilmu yang kita belajar, yang dikongsikan, dapat digunakan dalam kita masa kecemasan, insyaAllah. So, mula dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okey. Baik, cikgu dah bagikan, dah bagi silibus apa yang perlu dikuasai. Silibus ini sama sebenarnya seperti mana silibus waktu bersemuka. Okay? Sama aja. Cuma beza kat sini lah mungkin tak dapat feel lah sebab bila kita tak ada pasangan untuk kita bermain nanti, jadi mungkin agak kekok sikit. Khususnya kepada mereka yang baru nak kenal ataupun baru nak belajar tentang persilatan. Okay, tapi tak apa, kita cuba buat dengan makrifat kan. Kita ada kawan kita ataupun musuh kita lah. Okay. So, insyaAllah silibus ini telah dirangka untuk memudahkan perkongsian, memudahkan pembelajaran. So, saya guna rangkakan satu persatu, step by step supaya mudah diikuti. Takat ni pun memang ada antara peserta-peserta yang bukan bersilat. Tapi masa bersemuka lebih mudah kita nak tengok dia punya kalau ada kesilapan. Okay. Okay, InsyaAllah. So, tengok balik pada silibus ya. Tengok balik silibus. Nanti terang tunjukkan. Saya nak kongsi silibus dulu. Nak tunjukkan silibus, mana dia? Ini antara silibus memang yang akan diajar selama 4 jam ataupun mungkin lebih. Okay, tak ada masalah. Kalau peserta tak dapat nak catch up, kita akan tambah masa sampai dapat. Itu cikgu punya ni lah. Kalau tak cukup juga, kita akan buat kelas-kelas tambahan untuk ulang kaji. Sama ada bersemuka dalam online ni ataupun menerusi rakaman. Baik, tengok pada silibus. Yang pertamanya, lepas ni kita akan buat senaman. Okay. Senaman-senaman yang dirangka ni pun adalah senaman-senaman yang akan memudahkan peserta untuk menguasai skill yang akan dikongsikan. So, kita ada senaman tari tangan yang telah dimasukkan dalam rakaman video. Benda tu untuk nak membiasakan kita punya pusingan tangan kita. Iaitu kita biasa sama yang ni kan. Ini sama yang biasa digunakan oleh mana-mana persilatan. Bunga ni. Bunganya bunga untuk menyerang lawan menggunakan senjata. Kemudian cikgu akan kongsikan juga dengan petua nafas. Iaitu bagaimana dengan nafas kita akan ada satu kekuatan yang luar biasa. Buat insyaAllah terus jadi. Yang kita akan uji juga. Selalunya dalam kelas yang bersemuka, ujian dia adalah setiap peserta akan dicekik. Tapi kali ini, masing-masing cekik diri sendiri. Untuk nak dapatkan dia punya kesan petua nafas. Kemudian kita akan buat senaman nafas alif, iaitu senaman yang untuk meregangkan segala anggota ataupun meregangkan segala sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Bermula pada sendi pergelangan tangan, sendi siku, bahu, tulang belakang, pinggang, pinggul, lutut, kuku lali. Kita akan regangkan semua sendi untuk kita memudahkan kita punya latihan. Sebab kita kena buat regangan, baru kita boleh buat latihan. Kemudian labuh dalam berluar ni merupakan pergerakan yang akan diimplementasikan dalam kita punya elakan. Dalam persiapan dalam kita punya kelas ni, yang musyak ialah bagaimana kita mengelak. Dan bila kita buat latihan labuh dalam labuh luar ni, dia akan mempercepatkan, mempermudahkan elakan kita. Kemudian senaman angkat dayung untuk membina kekuatan, kekuatan pukulan kita. Dan senaman nafas untuk kita punya upper body kita lah. Kita nak otot-otot ataupun sendi di bahagian atas. Sebab bila main dengan senjata ni,
Kita kena kuatkan daripada pergelangan tangan, siku, lengan, bahu, pinggang dan sebagainya. So sama-sama ni dirumus memang khas untuk khusus pukulan rotan ini. Manakala kita, lepas tu kita akan yang kedua ialah tentang menanti. So yang nombor tu 1, 3, 4, 5 tu ialah apa yang perlu peserta kuasai. Cara menantinya bagaimana, petua menantinya bagaimana. Dan kita gunakan juga dengan petua nafas masa menanti. Petua nafas ini penting ada untuk melahirkan pukulan yang padu, pantas dan padu. Kemudian elakkan keluar, elakkan ke dalam. Dan ada petua-petuanya. Macam bila nak elak ke dalam, bila nak elak keluar. Itu yang penting ialah cikgu akan kongsikan gerak badan ataupun body movement. Itu gunakan gerak badan yang semula jadi. Termasuk dengan petua nafas. So banyak kita gunakan nafas untuk kita punya menghasilkan kemantapan, kepantasan dalam serangan. Segi aspek pukulan, cara-cara di mana kita nak pukul untuk melemahkan lawan ataupun untuk membunuh lawan. Ada dua, satu nak melemah, satu untuk membunuh. So, kalau bunuh, kita biasa bertukar rotan kepada golok. Itu kalau terdesak memang kita akan gunalah. Waktu peperangan tak ada belak ihsan dah. Sama ada kita dibunuh atau kita membunuh. Tapi jangan buat waktu sekarang. Waktu sekarang ni kalau nak self defense pun buat self defense. Jangan sampai membunuh apa lawan kita. Bahayalah. Kemudian 3 dimensi. Tuan-tuan, pukulan 3 dimensi yang jarang sekali diajar di mana-mana perguruan. Kalau ada pun mereka tak berikan penekanan tentang ini. So, dalam kursus-kursus anjuran Al-Shifa ni, memang dirumuskan kursus-kursus Al-Shifa ni sama ada tenaga dalam ke, persilatan ke, semua dirangka jadikan aku sebut ringkas. Cikgu cuba ringkaskan sebolehnya. Ringkas, mudah difahami dan efektif. Segala-galanya kita buat bentuk kesimpulan untuk memudahkan peserta memahami ataupun menguasai skill-skill yang mereka perlu kuasai. So, ini berdasarkan kepada cikgu punya pengalaman. Pengalaman bersilat bermula pada tahun 79, mula bersilat. Dan pengalaman jadi jurulatih ni bermula pada tahun 89. Bermula 89 sampailah hari ini. So, pengalaman itu yang digunakan, terutama pengalaman campur dengan petua-petua, jadi akan lebih memudahkan. Lepas tu saya berani untuk buat online walaupun benda ni skill. Benda skill. So ini merupakan grup pertama lah yang diajar secara online pada mereka yang tak pernah bersilat lagi. InsyaAllah. Kemudian kita akan buat drill pukulan. Yang ini yang paling mustahak yang peserta kena kuasai. So pastikan hari ini tahu bagaimana untuk membuat pukulan ini. Drill 6 beradik ini. Kemudian lepas tu berlatih tiap-tiap hari. Paling-paling malas pun kata 5 minit cukup dah. Sebab apa? Bila kita berlakunya pertempuran dan kita ada senjata kat tangan, kita akan gunakan yang ini sahaja. So maksudnya pokok pangkalnya, intipati khusus inilah semua peserta wajib menguasai pukulan 6 beradik. Paling tidak pun 4 beradik. Kalau dah kuasai pukulan ini, kita convertkan kepada pegang golok, pegang rotan pendek yang cikgu pakai sekolah pakai tu. Apa-apa saja yang boleh dihayun kita boleh gunakan, termasuklah ekor pari. Semua tu menjadikan senjata yang memusnahkan lawan. So yang ini yang nak pastikan setiap peserta wajib tahu dan kuasai walaupun sedikit. So berlatih tiap-tiap hari dia akan jadi satu yang insya-Allah lah orang tengok, memang orang tengok pun respect kita lah, sebab memang laju. Dan silibus ini memang tak pernah diajar lagi di mana-mana perguruan. Aku dah tengok dah macam mana yang kali buat Filipina pun tak sama. Sebab yang ini berdasarkan pada pengalaman cikgu belajar rotan pendek ni bermula pada tahun rotan pendek pada tahun 87 belajar. Itu banyaklah khusus-khusus tentang rotan pendek, tentang cota dan sebagainya. Jadi asalnya ada lebih kurang 100 buah juga pukulan-pukulan ni. Tapi bila kita ringkaskan 100 buah
rotan ni yang kunciannya apa semua diringkaskan, disimpul dalam khusus pukulan rotan ini. Yang 4 jam ni dirumuskan. Jadi maknanya tak perlu belajar banyak, tapi cukup belajar sikit dan boleh digunakan untuk self defense kita. Dan akhir kita akan applykan pukulan rotan kepada golok, kepada ekor pari, kepada kabel elektrik ke apa yang boleh kita gunakan. Apa saja kita pegang, itulah senjata kita. Ya. So ini dah kita akan kongsikan bersama semua peserta. So setakat ni ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Dia tak masuk sebentar. Tak ada, cikgu. Ada yang tak masuk. Tapi kita siapa tak masuk ni? Siapa tak masuk kita? Tak masuk lagi. Oh ada lagi, betul lah aku tak admit. Okey, kita akan mulakan kita punya kelas kita, tapi kita mula first dengan duduk lah. Okay? Ya, kita bagi masuk geng-geng yang lain dulu. Ada yang tak masuk lagi punya. Boleh tak masalah. Dia baru kita ada geng-geng petala yang nak masuk lagi ke? Okey, untuk ni kena buka video lah nak tengok. Nak tengok, bahkan kita akan mulakan dulu dengan tari tangan. Okay, tari tangan ni musak benda yang simple. So tak apa, tari tangan ni boleh duduk dulu. Kita tak usah ni, kita duduk dulu, relax-relax dulu. Okay. Harap nampak Baik. Sebab dia tari tangan, kita tak perlukan banyak tenaga. So kita nak mainkan banyak pada pergelangan tangan. Okay, seperti dalam video tu, okay, apa yang peserta kena buat ialah kita akan daripada kedudukan gini Yang ini dipanggil kedudukan tangan Melayu. Dia seperti berdoa. Okay. Daripada kedudukan ni semaya ialah kalau kurang satu jengkal daripada dada kita. Okay, satu jengkal Melayu. So tangan Melayu ni dia macam-macam fungsi. Dia boleh pergi macam ni, boleh pergi macam ni, boleh pergi macam ni. Daripada sini akan ada senjata. Okay, ini basic untuk persilatan tangan Melayu doa. Okay, jarak dia pun satu jengkal. Tangan kita satu jengkal. So apa nak buat ialah kita start dengan basic movement. Daripada sini kita pusing. Maknanya pusing macam ni. Daripada tangan macam ni, pusing macam ni satu. Lepas tu pusing macam ni dua. Simple. Okey tak apa, yang tak ada tak apa. Agak-agak kalau ada yang tak ada on kamera, kalau ada masalah tak faham tanya Okey. So gerakan dia satu, dua. Kalau dah boleh buat laju. Satu, macam bunga. Nampak? Lembut. Kita fokus kepada pergelangan tangan. Okay, nampak? Tolak. Okay. Kalau boleh buat, tuliskan boleh. Kalau semua dah okey, kita proceed pada yang lain. Senang. Okay. Kalau boleh buat, tulis boleh buat. Terus, tengok kalau semua dah okey, kita proceed pada yang lain. Jadi cepat kita punya ni. So, buat macam ni. Satu, dua. Satu, dua. Kita buat main dulu benda ni. Sebab dalam mainan rotan, yang ini mustahak. Okay. Okay. Tak ada masalah Saya nak sambung lebih sikit. Daripada sini, kita akan buat satu. Bila dua ni. Okay. Tapi saya nak dua jadi macam ni. Ke bawah. Jadi dalam alif. Satu. Dua. Sampai ke busuk. Okey. Bila tiga. Terbalikkan tangan. Tolak macam ni. Macam kita. Selesai macam ni. Okey. So satu. Dua macam ni. Dalam alif sampai ke busuk. Tiga. Terbalik tangan. Baik macam ni. Mana kita macam menyiku. Okey.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, buat semakin lama semakin laju. Okay. 1 tolak macam ni. 2 hentak macam ni. Hilang ke bawah. Tambah alih. 3 tarik. Okay. Tarik tangan, tarik siku mana sentak. Masa ni kan. Masa ini. Pergelangan berpusing. Siku ditarik. Bahu ditarik. Dia gerakkan pergelangan siku bahu. So ini pergelangan siku bahu. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Dapat? Boleh ya? Alright. So akan dapat, baru kita akan buat ni lah. Kita akan berdiri untuk buat seterusnya. Okey? Saya nak kena pancarkan ini dekat dinding. Baru nampak peserta-peserta sekalian. Okey, nampak dah. Ini saya pakai 3 monitor. Satu untuk saya tengok muka saya. Okey. Satu untuk peserta. Alright. Apa? Okay, kita akan mula dengan tali silat dulu. Tali tangan dulu. So, tangan turunkan sini. Kita tolak. Tolak. Dari sini, tekan tangan Melayu. Tolak ke depan. So, cara tolak ialah senak. Macam kita macam ni. Kita apa? Berhenti sekali. Macam ni. Kita balik sini. Macam kita menampar. Kita menghalau. Kita cuba ni. Dua tangan. Tolak kita halau. Macam ni. Di sini. Fokus kepada pergelangan tangan. Baik. Tolak. 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 So, fokus pada pergelangan tangan. Masa tolak, pastikan kita gunakan pergelangan siku bahu. Bukan hanya pergelangan. Sini. Tak. Dia kena pergelangan siku gerak, pergelangan ke depan, siku naik atas. Bahu ke belakang. Tak. Bahu ke depan. So, dia akan naik pergelangan siku bahu. Cuba. Sini. Okey. Nampak? Nah. Masuk yang kedua. Dari sini. Pusing tangan. X. Fokus kita pada sini. Letak pada dia punya bahagian kepala. Ada pelipis mata ataupun tengkuk. So, satu ke muka ataupun ke dagu. Pusing sini. Pusat sini. Satu. Good. Satu. Good. Pusing. X. 6 alih. Sini. Okay. Okay. Satu. Good. Satu. Good. Satu. Good. Satu. Good. Okay, boleh? Satu. Good. Okay. Cuba. Satu. Good. Cuba dia tengok. Dia jangan besar. Paras muka. So, serangan pertama, buat ke atas, fokuskan kepada dagu. Serangan pertama, fokus pada dagu lawan. So, kita akan pergi ke dagu. Betul? Betulnya? Betulnya kita akan pergi ke sini. Dagu sini. Okay. Tangan kita dah ke dagu. So, kalau kita ngelak ke sini pun, ke dagu. Tak sini pun, ke dagu. So, ingat kita buat dengan bayangan. So, fokus pada dagu. Satu. Dua. Satu sini dagu, dua hentak. Kita akan hentak. Masuk belakang tangan. Satu. Dua. Dua. Satu. Dua. Jadi dua. Ajak. Okay. Kita akan masuk sini. Okay, cuba
sini, bawa ke bawah. Mana dia? Bila hayun tu, kita hayun habis. Hayun habis, pusing tangan, tarik. Belah tangan, satu, dua, pusing tangan, tarik. Maksud yang ketiga, lipas bahagian rusuk. Satu pada bahagian dagu, satu pada bahagian kepala, tiga pusing tangan, lipas rusuk. So, itu yang kena buat. 1, 2, 3. Buat santai-santai. Okay. Tapi kena fokus 1 pada dagu, 2 pada kepala, 3 pada rusuk. Okay, saya ajak terus serentak kanan kiri, senang kita. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, rapat. Yang pertama jangan kembang. Pastikan pada paras dagu. Dua tangan ni pada paras dagu. Dagu lawan. Okay. 1, 2 pada bahagian kepala. Tapi ke bawah. Kita tak letak sini. Correct. Kita letak dia ke bawah. X. Bukan letak dia macam ni. Letak dia ke bawah. Okay. 1, 2. 1, 2. Tak. Lagi. Dagu. Tak. Kita bayar tak. Tengok tangan dia. 1. Tak. Jangan beli kan. Dagu dia. 2. Hentak. 3. Pusing tangan. So, 1, 2, 3. Dapat? Dapat ke tengok sini? Tengok. Dapat? Okey. Tengok. Okey tak? Alright. So, saya tinggalkan tu dulu. Kita akan mula dengan senaman kita. Itu saja nak membacakan bagi panas ya. Baik. Senaman yang pertama ialah senaman nafas alif. Okay, ini kena tengok tuan-tuan bagaimana senaman ini dilaksanakan. Tapi sebelum buat senaman nafas alif, kena semua sekali, cuba keraskan badan. Akhirnya macam mana nak tarik nafas kan apa, keraskan badan. Kalau cek ini kuat, kemudian saya nak seorang tekan dia punya bahagian halkum ni, lubang ni. Kan? Keraskan badan, tekan. Rasa apa? Dah tak sikit kan? So, keraskan badan, tekan sini. Tekan kuat sikit. Ataupun tekan sikit. Jangan rasa apa? Nak muntah ke? Rasa sakit ke? Okey, dapat okay. Mana dia? Saya tunjuk sebelum tuan-tuan perempuan diajar dengan pentua nafas. Lepas ni bila buat pentua nafas, tengok perbezaan kekuatan tersebut. Lepas saya nak gerakkan badan, tekan. Sakit ke tak sakit? Tak sakit buat macam ni, sakit tak? Sakit tak? Katakan sakit tak? Tekan sini, sakit tak rasa? Rasa nak muntah ke rasa apa? Tekan sini. Tekan kat situ, tolak ke atas. Okey. Baik. Baik. Dengar betul-betul macam mana nafas alif dilakukan. Baik. Tuan-tuan perempuan tarik nafas. Bezanya dengan yang biasa dibelajar, yang tadi katalah ikut Mak Saleh, dan nafas ke membuat. Okay. Kita nafas, boleh hidup, dan ini kena kempis. Perut kena kempis. Dipanggil sebagai kecut perut. Okay. Istilah kecut perut maksud dia bila kita tarik nafas, perut ni dikecutkan. So, mana dia? Nafas kita ni, walaupun hidung yang tarik masuk dalam, tapi sebab kita kecut perut kita ni, udara yang ada dalam perut kita ni akan ditolak ke atas. So, kita bernafas guna abdomen press. So, tarik nafas guna hidung, perlahan, tapi perut ni dikecutkan, dikempiskan. Kita tarik nafas, bukan tarik nafas kemungkut, tarik nafas, perut ni dikecutkan. Tarik nafas, kecut perut dan keraskan bahagian bawah pusat sahaja. Keraskan bahagian bawah pusat sahaja, jangan keraskan bahagian dada. Okay. Tandanya, kalau tuan-tuan perempuan keraskan bahagian dada, tuan-tuan perempuan tak boleh nak bercakap. So, kalau
keras abdomen, masih boleh bercakap. Sebab saya tak keraskan dada, saya keraskan hanya sini. Cuba buat, tarik nafas, tutup perut, cuba bercakap, sebut nama. Nama saya adalah sekian, sekian, sekian. Kalau boleh sebut dengan jelas dan nyata, mana betul. Kalau sebut nama saya, itu memang okay. Cuba buat tu. Cuba tarik nafas gunakan hidung, kecut di perut kan, dan keraskan bahagian abdomen ni, keraskan betul, dan relax dan bercakap. Kalau dia cakap betul tu. Okay, boleh cuba saya lagi ya. Tarik nafas guna hidung, kecut perut, kempikan perut, keraskan. Dan kecut, keraskan. Kemudian, lidah, tongkat, le langit. Ketiga perkara. Pertama, tarik nafas. Kedua, kecut perut dan keraskan abdomen. Ketiga, lidah, tongkat, le langit. Masa tahan nafas, kecut perut, keras, lidah, tongkat langit. Baik, nafas. Tahan nafas, kecut perut, keraskan abdomen, lidah, tongkat langit. Relax. Lidah, tongkat langit, relax. Dengar? Okey. Baik. Kalau tuan-tuan perempuan dah okey, kita nak buat ujian. Ujian kekuatan. Tuan-tuan perempuan dah cuba keraskan badan, tekan kat sini. Okay. Keraskan badan tekan sini. Sakit kan? Lepas ni saya nak buat, tuan-tuan buat ialah tarik nafas, kecut perut, keras, tongkat dah langit, relax, tekan. Tengok. Okay, tengok. Habis akan buat tarik nafas, kecut perut, keraskan dia punya abdomen dan tongkat langit. Tengok apa akan berlaku dia. Saya akan tekan dia. Okay. Itu yang dia buat. Kali ni saya nak dia buat keraskan badan. Tanpa buat kecut perut, tanpa tongkat dah langit. Dia akan keras badan dia. Keras badan, tuan-tuan. Dia akan sakit. Ketua ni, dia akan menyebabkan kita dapat energi yang instant. Serta-merta terus jadi kuat. Okay. Yang ini yang tuan-tuan perempuan kena kuasai. Tarik nafas. Tarik nafas terus kecut perut. Keras. Tahan nafas keras. Tongkat. Relax. Tenang. Okay. Tenang. Cuba tekan. Cuba buat. Beza ke tak? Ada beza? Okey tak? Boleh? Okay. So, maknanya, apa gunanya nafas alif ini? Yang pertama, untuk menghasilkan kekuatan. Yang pertama. Yang kedua, kita menunggu lawan, kita buat nafas alif. Pada bila tunggu lawan, buat nafas alif. Nafas tahan. Tujuan dia untuk apa? Untuk
untuk nak tenangkan diri kita. Ujian nafas alif ni untuk nak tenangkan diri kita. Kalau kita tak tenang, bila mengabah, hilang skill. Bila tuan-tuan perempuan menghadap lawan, first, menghadap, tarik nafas, tahan, relax. Yang ketiga, tujuan dia untuk menghasilkan pukulan yang laju dan mantap. Okay. Ada soalan? Kalau ada, buat macam ni. Okay. So, ada banyak dua perkara. Satu, tarik tangan. Ada 3 step. 1, 2, 3. Okay. Yang kedua, nafas alif. Yang ketiga, saya nak ajar ialah kongsikan senaman nafas alif. Tadi, nafas alif. Sekarang ni yang ketiga, senaman nafas alif. So, bila buat senaman, kita akan tahan nafas. Tahan nafas, tapi masa buat tahan nafas, kita akan buat nafas alif. Okay. Senaman buat dengan nafas tahan. Tengok seperti tu. Tengok. Tunjukkan badan kita, kaki, kepala, bahu. Tarik nafas. 45 darjah. Okay. 45 So, nafas dan tahan. Tarik nafas. Tahan nafas. Masa ni, tuan-tuan perempuan kena buat nafas alif. Baik, tengok. Fokus kepada pergelangan tangan. Pusingkan pergelangan tangan. Fokus pergelangan tangan. Pusingkan. Nafas, tahan. Ditahan. Pusing pergelangan tangan. Pusing. Bahu pusing. So, mana macam ni? Pergelangan tangan. Siku berpusing. Bahu pusing. Tolak belakang. Tolak belakang sampai rasa pada bahagian hingga. Rasa. Tahu betul. Nafas. Tahan. Pergelangan. Dipusingkan. Pusing pergelangan tangan. Kita nampak? Pusing pergelangan tangan ni. Pusing ni. Pergelangan dipusingkan. Siku berpusing. Bahu berpusing. Sebab dia kamera tangan kita akan berpusing ni. Belakang. Tapi pusing maksimum. Tolak belakang. Terasa pada pinggang. Buat. Misalnya kita buat sama. Tarik nafas. Tahan. Pusing pergelangan. Siku. Bahu. Tolak belakang sikit. Pinggang dah terasa. Kita tolak atas. Perlahan-lahan. Temukan pisau tangan macam ni. Nak boleh buat tak apa kan? Okey, macam ni. Jadi kat sini tengok saya tangan dia. Tolak ke atas. Bila dia maksimum, kat maksimum ni tolak ke atas ni. Ni tolak pusing mula. Sini ah. Tolak atas dan macam ni kan. Tolak atas sambil berpusing balik macam ni. Nampak? Tadi kita pusing macam ni. Ke belakang. Dia temu ke atas. Tolak ke atas. Pusing balik. Sampai maksimum. So jadi satu pusingan dapat tolak atas pusing. Tolak atas pusing. Sampai maksimum kita akan tangan lipat tangan je. Tapak tangan. Akan kan? Sampai menghadap depan. Sampai menghadap macam ni balik. Okey, itu dah maksimum macam ni. Jengkit. Fokus kepada pergelangan kaki. Jengkit tangan ke belakang sikit, jengkit kaki mak. Dia maksimum dah, badan tegak dah. Jengkit. Rasa pada pukulan ni. Lutut. Lutut pinggul. Dan ditegakkan maksimum. Longak. Dan kita lepaskan ke belakang. Lepas. Depan ke belakang. Nafas. Okay, tuan-tuan tengok saya buat ya. Bila saya cakap, fokus pada bahagian yang saya cakap tu. Tengok ya. Baik, nafas, tengok dulu. Fokus. Tahan. Pergelangan tangan. Siku. Bahu. Pinggang terasa, tolak belakang. Ke atas. Balik tolak ke atas tangan ni. Dengan pergelangan. Siku. Bahu. Pada saya angkat, maksimum pinggang, lutut lagi. Lutut. Pinggang. Tongak lagi. Tepat.
ke belakang. Okey, ikut saya dan buat sama-sama. Apa yang ni ada videonya, saya akan tunjukkan Videonya dia ceritakan bagi dia. Baik, tarik nafas. Tahan. Pusingkan pergelangan tangan, siku, bahu dan pinggang. Kat atas rapatkan sebolehnya. Di sini, pusing tangan balik, tolak ke atas. Pusing tolak atas, pergelangan, siku, bahu, pinggang terasa, jengkit, kulani, lutut, pinggul, pinggang terasa, dorang langit, dan lepas. Okay, kita buat 3 kali je. Okay, ini untuk mengenal. So, nanti tuan-tuan perempuan boleh nak buat latihan kat rumah. Saya akan bagi video. Buat. Okay, yang ini tujuannya untuk nak regangkan sendi pergelangan tangan, siku, bahu, tulang belakang, berikat, pinggang, pinggul, lutut, lagi. Kalau ada masalah psikis ke, masalah tangan ke, buat. InsyaAllah. Nafas. Tahan. Pergelangan tangan dipusingkan. Siku, bahu, pinggang, tolak tangan belakang, angkat, rapatkan. Pusing pergelangan balik ke atas. Pergelangan, siku, bahu, pinggang. Jadi pada kita akan tegang jengkit, kulani, tegangkan kulani, lutut, pinggul, pinggang, dorang langit, lepas. Perlahan. Okey. Rasa apa? Apa yang tuan-tuan rasakan ketika ini pada badan kita? Rasa okey tak? Sedap badan. Tak. Betul. Latihan ini untuk kita punya kesihatan, buat 3 kali waktu bangun tidur. Okay. Kalau tuan-tuan perempuan ada penyakit, masalah sendi-sendi, buat at least 11 kali. Nombor 3. So, kalau 3 kali buat benda rasa macam, okay, baik. Kita buat sekali lagi. Nice. Kita nak bagi tahu cara ni. Ikut, nafas. Tahan. Pergelangan, siku, bahu, pinggang, tolak. Kita balik tangan, pergelangan, siku, bahu, pinggang, tegangkan. Kulani, lutut, pinggul, pinggang, dorang langit, lepas. Okay. So, kita dah buat regangan pada bahagian sendi-sendi kita. Pada settle dah nafas alin. Dah settlekan kita punya sekamat nafas alin. Okay. Masuk yang punya labuh luar. Okey, labuh luar fokus pada kaki saya. Aha, kaki dah. Bawah pun. Okey. Okay, tu labuh luar. Ini kaki ni. Okay. Buat clear. Kaki kanan. Kanan sini. Kaki kanan saya ni, kaki kanan dia ni. Pakai pukul sini. Ini dia. Kanan yang bergerak keluar. Okay. Nampak senang kan? Sini. Apa yang tuan-tuan kena buat ialah tarik nafas, tahan nafas. Kita tahan nafas, baru kita angkat kaki, tolakkan kaki kita keluar. Okay, cuba buat sama. Kita tarik nafas, tahan, kaki kanan gerakkan keluar. Jadi hati baca dengan budaya itu rendah untuk ikut. Lutut lagi. Lutut kanan ke depan, lutut kiri ke sana. Lutut sini ke depan. Jadi pastikan rasa pada bahagian mana? Pinggul kanan. Okay. Pinggul kanan dan rasa pada bahagian pinggang. Dia punya tekanan. Ya. Dan bangun. Nafas.
Okey, kita ubah kiri pula. Kaki dah sama. Kaki kiri dia. Letak hilang pula gambar ni. Kaki kiri tarik nafas, tahan, kaki kiri dikeluarkan, pembuluh dada, ekor lutut, badan kita pun ikut badan ke kiri badan ke kiri, good. Tahan. Tahan dia bila dia punya tempoh dah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar, bukan. Itu minimum. Kita tengok gaya saya. Gaya kita nak kuat lah selama ni. Tuan, tarik nafas, maka saya kita buat dengan tali yang saya tarik nafas. Tahan. Kaki kanan gerak. Selamat ni. Dan pinggang terasa. Kat tulang lekat. Okay. Ini pula. Tarik nafas. Tangan saya tarik nafas saya macam ni. Nafas. Tangan saya ni. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Kaki kiri gerak. Keluar. Turun. Selamat ni. Okey. Apa tujuan dapur luar dilakukan? Dapur luar, dapur dalam, latihan untuk kita punya elakkan. Contohnya, kalau orang gerak, kita nak mengelak, kan kita gunakan macam ni, gerak katakan gerak ke kanan, saya akan gerak kaki dulu. Kan gerak macam ni. Ada gerak ni, tapi ada yang gerak kaki, itu motif dia, kaki digerakkan dahulu. Motif dia. Bila kaki gerak, apa yang berlaku lah, kalau cuba tuan-tuan tengok rasakan, kalau gerakan kita punya kaki keluar daripada pukulan ni gerak, apa berlaku lagi? Automatik lutut akan ikut, betul? Gerak bulan ni, lutut pasti ikut. Sebab bila lutut ikut, apa berlaku? Pinggul terpaksa ikut. Pukulan ni gerak, lutut, pinggul, pinggang, bahu. Agak sama ya. Dari bawah, pukulan ni, lutut, pinggul, pinggang, bahu. Empat, bahu akan gerak. Kau cuba buat cara yang normal, kita just relax, pusingkan kaki. Fokus kepada kaki. Kaki gerak keluar, dan tumbak macam ni. Tengok macam ni. Kaki sebelah diam, kalau ke kanan, kaki kanan yang gerak. Kalau ke kiri, kiri yang gerak, kanan diam. Okay. Rasa apa? Apa yang rasa pada kita? Bergoyang kan? Kalau ke kanan, bahu kiri akan ke dalam. Kalau ke kiri, bahu kanan akan dalam. Empat. Dan ini kita panggil sebagai body movement yang kita akan gunakan dalam kita punya gerakan. So, bila gerak kaki, badan. Gerak kaki, badan gerak. Okay. Tengok. Contoh, saya pegang kayu kan. Okay. Saya tak nak melibas. Tapi sebabkan saya gerak kaki saya ya, nampak? Tahu gerak betul? Saya pegang dia. Saya pegang. Tapi sebab kaki saya bergerak, otomatik dia akan melibas. Saya tak libas dia. Saya tak angkat ni. Saya pegang ni. Atau tengok macam ni. Jadi saya gerak kaki, dia akan otomatik.
dengan 3 dimensi. Dia baru gerak badan. Itu dia punya kegunaan. Baik, masuk kepada lampu dalam. Jadi tuan-tuan perempuan dapat dipilihkan dengan ni. So, lampu luar, kaki keluar. Lampu dalam, kaki kanan ke dalam macam ni. Kaki kanan ni dia gerak ke dalam. Senaman dia adalah dan nafas tahan kaki kanan ke dalam. Satu, tengok ke lutut. Ya. Tengok tak, tarik nafas, tahan, hijau perut, kaki kiri ke dalam. Tengok lutut, tahan. Kaki masa dia, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Ataupun subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, berbangun. Cuba sama-sama. Ya, kecup perut dan nafas. Kecup perut, tahan, tidak ke langit. Tahan nafas, tidak ke langit. Semula, selagi tak nafas. Kecup perut, tidak ke langit. Kanan ke dalam. Betul. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Dekat nafas, tahan, kiri ke dalam. Betul. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Kanan, dekat nafas, tahan, kanan ke dalam. Silakan. Nafas. Kiri ke dalam. Tuan-tuan perempuan ya. Inti-intinya kenapa kena labuh ke dalam? Kamu juga Melayu punya style dia bisa ada empat sendi akan beriringan. Kalau tuan-tuan perempuan gerakkan kulali ke dalam, otomatik diikuti oleh lutut. Kalau boleh sekali saja pergi, lutut akan masuk, so dia akan ikut. Sekali pergi, lutut ikut. Akan jadi, nampak? Otomatik baru akan pergi. So, dia punya intipati dia, gerak kaki, gerak badan. Kaki gerak, otomatik badan akan berpusing. Cuba sini ya, cuba. Gerak kiri, gerak. Gerak kanan, fokus pada bahu. Gerak kiri, gerak kanan, gerak kiri. Okay. Akan lagi semua ini. Okay. Fokus pada tangan. Gerak kaki, fokus pada tangan. Okay, gerak. Gerak. Bila gerak kaki kiri, fokus tangan kiri. Gerak kanan, fokus tangan kanan. Okay, gerak. Cuba kanan, kiri. Fokus tangan. Kanan, fokus tangan kiri. Fokus tangan kanan, fokus tangan kiri. Okay. Cuba pegang senjata. Pegang senjata. Kita buat labuh dalam. Jangan hanya pegang saja. Fokus dekat sini. Fokus hujung sini. Fokus hujung kayu je. Fokus. Okay. Labuh. Buat dia. Masa pegang tu, applykan pusing dengan pergelangan. Pusing dengan pergelangan. Masa tuan-tuan perempuan berpusing, applykan sini. Ini je. Bukan hanyut. Okay, macam ni Pak. Applykan. Okay.
Masa pusing, applykan tali tangan. Tali tangan. Sebab dia terpusing ke kanan. Ayun. Ambil. Ayun. Ayun macam mana? Satu. 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 Empat. Tali tangan. Ayun satu. Satu. Okey, cuba dengan senjata. Tali tangan. Satu. Satu macam ni. Satu macam ni. Empat. Lipas. Satu. Satu. Dua pusing dan bentak. Untuk fokus pertama, dagu. Bentak. Dagu. Satu. Dua. Satu. Kau tengok macam ni. Tabuk dalam kanan. Pusing. Empat. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Naik macam ni. Dua pusing. Satu. Dua. Satu dagu, dua pelipis. Satu dagu, dua pelipis. Buat perlahan dia. Jangan laju. Ambil step dia. Satu. Aku buat dulu. Saya akan ajar step dia sebenar. Okey. Potong buat. Tengok. Tabur dalam. Dan juga dengan senjata. So, bila pusing kanan. Pusing kiri. Satu. Jangan lupa. Dagu. Kepala. Dagu. Dagu. Kepala. Dagu. Kepala. Dagu. Kepala. Dagu. Kepala. Okay. Saya nak halusi lagi. Tengok betul-betul. Bila pukulan ke dagu, pukul gunakan pergelangan tangan macam kita macam ni. Nampak? Kita pukul ni kan. Tetapi saya nak pergi dengan pergelangan. Kita pergi pergelangan, siku naik ke atas. Siku naik atas ni. Contoh perempuan jadi macam ni. Nampak? Bukan macam ni. So, hujung ini fokus kepada dagu lawan. So, kat sini, saya akan pergi mbak. Tolak. Tapi, situ sini, bukan kita. Buat sini. Dia cuba. Stop. Pukul, stop. Pukul dagu, stop. So, apa yang berlaku ialah tuan-tuan perempuan gunakan bahu dan siku untuk naikkan pergelangan. Bukan hanya guna pergelangan, tapi sambung dengan siku dan bahu. So, bila pergi dia kali ni, jam. Okay. Oh, dia. Tahan dia ni. Tahan tengok, dudukan dia. Hujung ni pada dagu, pusat atas. Bukan saya. Okey. Kalau saya pukul, saya pukul dia pukul. Nampak? Dagu ni, saya akan pukul dia dengan ayun dagu dia. Makan. Yang kiri nak akan dagu. Yang kedua, pusing tangan. Nampak? Saya gunakan labur dalam. Pusing kaki, dia lagi. Okay? Saya gunakan labur dalam. Selalu pergi. Dari ni, tengok ya. Tengok kaki saya. Dia akan mengelak, saya gunakan labur dua. Labur dua. Okay? Labur dua, makan macam ni. Labur dalam, makan macam ni. Itu guna dia. Okay. Sekarang saya nak kita berlatih gabungan tali tangan dengan bersenjata. Kemudian gabungan labur dalam, labur luar. Okay. Labur dua, labur dalam, tali tangan. Apa nak dibuat lah? First, labur luar. Ini
guna kita nak buat X ni? Jadi mana? Labur luar, saya gerak di sini. Daripada saya gunakan selari ini, selari, aku luar, saya gerak macam ni. Nampak? Kaki saya akan pergi. Aku luar macam ni kan? Saya pergi ke depan sini. Kaki kiri diam, kanan dia gerak depan. Itulah keluar. Cepat, selari, labur luar. Kaki tu. Daripada kedudukan menanti, labur luar. Dapat? Alright, good. Labur dengan kaki tangan. So, labur luar, contoh perempuan buat apa? Yang ini ke dagu. Letakkan pertama ke dagu. So, tengok seperti ni, kita tunggu. Labur luar, pakai dagu. Ya. Yang ini pada paras dagu lawan. Dagu kita lah dengan kita. Ulang balik. Okay. Gerak labur luar sebelah kanan. Okay. Gerak makan dagu. Okay. Pastikan bila makan tu, pergelangan siku bahu digerakkan. Macam ni. Macam main pingpong tu. Macam main badminton tu. Okay. Jangan tolak habis. Jangan tolak habis. Kalau tolak habis, tolak ni. Ikut, cakap ni cukup. Yang ni paras dagu, paras kepala kita cukup. Okay. Clear? Pegang, apa dipanggil? Tangan Melayu. Kosongkan, tak senjata. Nampak? Itu dia. Tangan Melayu, tak senjata. Okay, first. Labur dalam kanan. Labur dan tolak. Labur dan benjis. Labur, benjis. Kena tuan-tuan buat dan berhenti. Sedia? Ikut saya. Kata satu, labur dan berhenti. Satu, labur kanan, diam. Diam. Cakap ni, tengok. Okay. Betulkan kedudukan senjata. Atas kepala kita, ini dekat dagu. Betul ni dekat dagu lawan. Jadi, kita cepat. Jadi, ya. Okay. Sama. Dalam mana kedudukan tangan Melayu bersenjata. Labur kanan. Ulang. Okay, ulang. Pergi dengan makan kuat. Pergi dengan ayun ke dagu. Ayun ke dagu. Ayun. Ya, sini. Jangan nanti ya. Jangan nanti. Dagu cukup. Sebentar ni. Okay. Tunggu. Makan. Tunggu. Labur dalam. Labur luar. Makan. Okey. Boleh? Dapat? Okey. Step kedua. Labur luar. Kemudian tengok kaki saya. Labur dalam. Jadi apa? Kaki kanan, dia masukkan ke dalam. Labur luar. Labur dalam. Okey, apa yang berlaku berdalam? Dia akan menggerakkan pergelangan lutut pinggul. So, apa berlaku tengok tengok dulu. Labur luar. Labur dalam. Pusing kaki ni. Terus lipat. Gunakan teknik tarik tangan. So, satu. Dua. Satu. Pusing. Okay. Pusingan. Kita tak guna banyak pergerakan bahu. Kita guna apa? Pinggul. Tengok siapa saya tak sini. Bukan saya lipas kuat. Saya pergi sini. Saya pusing je. Bila pusing ni, saya tubak labur dalam. Okey. Dalam sedia tak? Bila saya lututkan, rendahkan lutut saya macam ni. Rendah. Rendah. Kuat dalam sini. Tengok. Okey, tengok Okey, bila labur luar. Labur dalam. Okey. Rendahkan lutut. Macam sehari. Rendah lutut. Lutut rendahkan. Automatik kita terus ikut je.
badan kita. Terus put. Satu. Okay, saya buat macam ni. Dari atas. Saya pusing sini. Saya pusing. Kekuatan pukulan pada bahagian badan tu turunkan. Okay, satu. Tengok saya kaki saya. Lutut saya, lutut. Lutut. Badan lutut. Lutut. Okay, cuba buat. Labuh luar. Labuh dalam. Labuh luar. Sasaran daripada bahagian dagu. Labuh dalam. Pusing tangan, tarik tangan. Hentak kepala. Bengkok lutut. Bengkok lutut. Oh, hendak. Bengkok lutut. Okay. Satu. Dua. Satu. Dua. Dalam. Rendahkan lutut. Ya. Kawan. Saya fokus bahagian hujung sahaja. Okay, boleh ya? Buat 10 kali. Labuh luar, labuh dalam. Labuh luar pakai kaki. Labuh dalam luar, labuh dalam. Pakai tangan, dagu, kepala. Dagu, pusing tangan, tak kepala. Pusing tangan, tak kepala. Pusing tangan, tak kepala. Okey. Kalian tak nampak apa dia buat kan? Mana nampak apa yang dia buat. Salah kan? Betul lah tu. Okay, kita asyik semua tu. Okay, boleh tak? Okay, saya buat mana? Ayat tiba okey tak? Betul kan saya tadi. Saya tolak, tibat. Itu je. Tolak, tibat. Dagu, ingat tu je. Dagu, kepala. Dagu, kepala. Labuh luar, labuh dalam. Labuh luar ke dagu, labuh dalam ke kepala sampai ke busuk. Okey tak? Boleh? Okey? Baik. Kita ingat dulu kita sambung yang lain tak? Step by step. Kita akan ni baru selamat ya, tuan-tuan. Baru selamat. Saya silibus. Baik. Dayung, angkat dayung. Angkat dayung. Jadi, angkat. Pegang dia macam ni ya. Kiri bawah, kanan atas. Kita tukar kanan bawah, kiri atas. So, bila yang ke kanan melangkah ke depan, kanan ke atas. Kalau kiri ke depan, kiri di atas. Tengok apa saya buat. Langkah kanan ke depan, labuh luar. Langkah kanan ke depan, angkat. Kanan ke depan, pegang macam ni, angkat tinggi. Dipanggil angkat pendayung. Bila angkat pendayung ni, turun. Tolak ke atas. Tolak. Tolak. Bila tolak ni, ada langkah, angkat, tolak, pastikan badan kita ni diregangkan. Badan kita diregangkan. Dan kita jengkit kaki belakang. Okay. Pegang dengan kanan kuat. Tengok lagi buat. Angkat pendayung. Langkah kanan. Angkat. Maximum. Jengkit kaki kanan. Kiri. Betul lepaskan. Pegang kaki tangan kanan. Pegang tangan kanan. Lepas. Okay. Ulang balik kanan. Kanan ke depan. Angkat dayung. Tolak atas maksimum. Pastikan tulang belakang, timbul semua diregangkan dan maksimum lepaskan dengan pukulan laju. Saya nak guide je lah dia ni. Dia pukulan ni. Okay. Kiri pula. Kiri ke depan, pastikan tangan kiri dah depan. Okay. Bila kiri, tangan. Kanan bawah, kiri atas, tolak maksimum, angkat pendayung. Kiri kanan, angkat maksimum, lepaskan. Macam main pedang. Okey.
Kanan pegang. Kanan ke depan. Angkat penayung. Maksimum. Jengkit ke kiri. Lepas. Angkat. Angkat balik asal. Kiri ke depan. Angkat penayung. Jengkit ke kanan. Lepas. Ulang. Kanan ke depan. Angkat penayung. Lepas. Kiri. Angkat penayung. Lepas. Lagi. Kanan. Angkat dayung. Lepas. Sekali kiri. Angkat dayung. Lepas. Okey. Nama ini bertujuan nak develop kita punya muscle sendi kita. Supaya kita dah diregangkan. Nak regangkan supaya kita nak main lipat laju. Keduanya sama ada untuk kekuatan kita pegang dan libasan. Seperti libasan tadi. Libasan kita power. Itu gunanya senaman angkat pendayung. Ya, so senaman-senaman ni tuan-tuan perempuan kena buat untuk kekuatan tangan kita. Upper body kita, maksudnya pada pergelangan tangan, siku, bahu, meningkat, tulang belakang, nak kena kuat. So kalau kita sendiri terkuat, pukulan kita mantap insyaAllah. So untuk hari ni, kita bagi pengenalan. Okay. So lepas ni, tuan-tuan perempuan kena buat latihan. Yang besar, apa yang tuan-tuan perempuan kena kuasai lepas ni, yang ni, tengok. Yang ini yang semua orang kena wajib buat. Wajib kuasai, iaitu boleh bukan ini. Okay. Pusing. Ni. Ini kita akan lepas yang takut. Kita akan buat step by step kita nak buat. Alright. So semua orang kena belajar yang ini. Dan juga kita mana yang ini. Dan mana mengelak. Jadi tuan-tuan perempuan kena belajar mengelak, kena belajar pukulan 6 kali. Dapat yang ini, tak ada masalah. Dia serang ke mana pun, elak, makan. Elak, makan. Okey, ini benda ni lah. Yang dah ada 4 jam ni nak bagi mahir. So saya akan buat step by step. So senaman dah habis. Okey, jangan tunggu tambah sangat, kan kita banyak kerja. So senaman ni, saya akan bagi video, tengok semula. Sampai mahir. Alright, masuk kepada menanti. Ini diperlukan benda ini. Tak perlu lah tuan-tuan ada pattern. Okay? Nanti dekat lantai tu ada dia punya tanda ni. Supaya nak tengok, senang. Kalau yang ada asas silat, masalah. Yang saya tak ada asas silat. So, untuk menanti, paling mudah ialah kaki begini. Tengok saya kan? X. So kalau saya nanti begini, kaki kanan saya depan, tangan sini. Okay? Tangan Melayu, yang depan. Sebab saya bukan kidat. Siapa yang tangan kanan dominan, tangan kanan mesti kat depan. Kalau dia macam ni, kalau kaki ke depan, kanan depan juga. Tetap kanan depan. Kalau yang dominan kanan. Kalau dominan kiri, kiri depan. Walaupun begini. Kanan depan. Kalau kanan, kaki kanan, kaki kanan. Kanan depan, tunggu sini. Kalau kaki kiri depan, tunggu sini. Okey. Nanti saya akan ajar kenapa masa bila kena kaki kanan depan, masa bila kaki kiri depan. Itu saya akan ajar kemudian. Kali kita fokus menanti dan mengelak. Okay. Semua tunggu. Jadi ialah kita buat begini dulu. Kaki di sini. Kaki kiri depan. Pada lain ni naik. Saya akan tunggu dia. Kenapa tengok belakang? Pasal dia depan. Okey. Cuma buat kaki kiri dah dapat. 40 saja.
Okay, cuba tengok. Kanan belakang, kiri depan. Kita nak pakai senjata dulu. Tangan kosong. Tak, pegangnya. Yang ni dipanggil tangan Melayu di hadapan. Okey, betuanya pegang senjata ke, tangan kosong ke, tangan mesti di hadapan kita. Nak bersenjata, tangan mesti kat depan. Walaupun tuan-tuan pakai pisau, tangan mesti senjata mesti kat depan. Pakai macam ni ke? Macam ni. Senjata mesti kat hadapan. Okey? Perlahan ni. Cepat. Okay, sebelum nanti tak perlu menajam. Tengok cepat nanti ya. Tengok. Okay, first step. Dengar. Kaki kiri depan ya. Kaki kiri di depan. Kaki kiri ni. Okay. Kaki kiri gerak ke depan. Gerak apa? Gerak labuh 2. Gerak. Nampak? Kanan ikut. Tengok dia lagi. Kiri gerak. Kanan ikut. Kiri gerak. Kanan ikut. Okey? Kiri gerak. Tangan diam. Kiri gerak. Kanan ikut. Cuba buat. Okey. Standby. Penanti. Kita gerak. Tengok ni. Tengok lain saya ni. Kalau boleh elakkan kita tu. Tengok lain saya ni. Tengok Ni lain kan yang tengah ni. Ini ialah kawasan musuh serang kita. Ni. So kalau elak, kalau boleh dia gerak kaki belakang ni melepas dia lain. Jangan kat sini. Lepas lain. So kalau macam ni, gerak. Nampak? Lepas lain. Okey, boleh. Kita buat sama. Ini tuan-tuan kena bayangkan saya sedang. Dah sedia? Nanti kedudukan tangan Melayu. Engkau tutup sikit, jangan tegak. Engkau tutup sikit. Cepat kita yang move. Kalau tegak, susah nak move. So, engkau tutup sikit. Baik, gerak. Belakang boleh. Dia. Gerak. Ikut dulu Jangan lompat. Gerak. Gerak. Aku dah pandai ni. Sedia. Gerak. Baik, tunggu. Okey, saya tuan-tuan perempuan bayangkan saya serang. Tengok saya serang. So, tuan-tuan menanti. Tuan-tuan menanti. Saya serang macam ni. Saya serang. Okey. Saya serang je. Saya gerak. Dia nak suruh orang mengelak ke luar. Okay, tunggu. Saya serang, saya gerak je. Suruh mengelak keluar. Okey, baik. Saya standby. Saya serang. Cepat. Go. Gelak. Lambat. Lagi. Lagi. Main online ni rupanya. Okey. Okey, dapat kan? Dapat kan? Senang kan? Senang silap rupanya kan? Tuan-tuan perempuan, ilmu tempur, ilmu perang sebenarnya mudah. Yang payah, ilmu bela diri. Okay, bila buat ilmu diri, tuan-tuan nak belajar kuncian bagai. Ilmu tempur senang je. Ilmu tempur dan ilmu perang, dia akan mula dengan senjata. Satu lagi. Sangka pula. Ke kanan. Tadi elak, dipanggil elak keluar. Yang ini elak ke dalam. Okay, kenapa saya namakan elak keluar? Sebab dia serang, dia elak ke sini. Luar daripada dia. Okay? Yang ini dipanggil elak dalam. Dia serang, saya elak ke sini. Dalam dia. Okay, so, kalau kaki kiri keluar, elak
luar, kanan gerak, elak dalam. Okey, tepat. Okey. Tepat, elak ke dalam. Elak ke dalam tak Okey, tunggu kanan ke depan. Kaki kanan depan, tangan masih lagi depan. Kaki kanan gerak, kiri ikut. Gerak kanan ikut kiri. Gerak kanan ikut kiri. Lagi. Gerak, ikut. Gerak, ikut. Boleh? Lagi. Satu, gerak, ikut. Okey, saya sedang. Bayangkan. Okey, saya sedang elak ke dalam. Mana kaki kanan ke dalam? Okey, sedia. Cepat. Okey, sedia. Okey, good. Okey tak? Okey semua? Senang Okey, kita bagi rehat dulu. Sebab dah persenaman, minum air dulu. Okey, rehat 1 minit. Minum air. Saya pun haus sebenarnya. Minum air. Sambung. Kita masih dalam bab mengelak, menanti dan juga mengelak. Kita ulang balik, nak jelaskan ataupun nak fokus pada poin utama, masa menanti kaki senari. Okay? Sebab apa? Pertama, kita akan keliru nak mengelak dalam ataupun keluar. Tak keliru. So, kita tunggu dalam keadaan begini. Di depan atau kanan depan. Okay. Tangan visi dah dapat. Yang pegang jata visi dah dapat. Sama ada tangan kanan ataupun kiri. Kalau kita kidal, kiri depan. Okey. Sekarang ni, betuanya, macam mana nak tahu kita kena berdiri kanan depan ataupun kiri depan? Apa betuanya? Betuanya, kalau lawan pegang senjata panjang macam ni, tangan kanan, betuanya, kalau musuh pegang senjata tangan kanan yang panjang, dia hanya biasanya dia akan buat ketuk ke sini, ketuk ke sini. Kan? Sekarang dia nak buat libat sini. Okay. So betuanya, kalau dia pegang tangan kanan, kita pastikan tunggu kaki kanan di hadapan.
apatah lagi kita bersenjata. Tengok, saya nak kasih je. Kaki kanan depan, dia tunggu ke kanan, dia tunggu kanan. Baik, saya tahu, betul saya akan elak apa cara pun, elak ke sini. Saya akan elak dengan bersenjata. Lihat, bila tuan-tuan buat lampu luar, apa dia punya point dia? Jangan pada bahagian dagu. Lampu luar, first step akan dagu. So, tengok saya buat apa. Bukan menanti saya dengan bersenjata. Tengok Senang saya lain bang. Nanti dah. Saya buat apa? Bang. Nampak tak kena aku? Apa jadi? Dia akan terangkat silap. Dia akan tarik miring. Dia pun dibahas dengan nampak? Tak buat tinggi. Saya pusing tangan. Saya simpan tangan. So, tuan-tuan kena buat 3 pukulan pada lawan. Ini petua menanti. Dia pegang tangan kanan. Terus buat kaki kanan di hadapan. Menanti kanan di hadapan. Tunggu walaupun jauh. Apa? Tunggu macam ni. Data mesti di hadapan. Ingat. Kaki kanan depan. Data depan. Dia kena labuh. Labuh dalam. Labuh luar. Okay? Dia gerak je. Sedap. Tak. Sampai. Lagi. Dia kena terus makan dagu. Tak. Nampak? Nampak? Banyakkan tuan-tuan, perempuan, elak dah makan. Sini. Jangan pecah dagu dia. Okey. Tunggu. Gerak. Okay. So, masa menanti petua dia, kaki kita mesti kanan depan. Kena cerita kanan depan. Okey. Dan kena terus makan. Makan mana? Makan dagu. So, kita mainkan dengan tali tangan yang pertama. Ni nampak? Ni benda ni. Okey. Gerak dengan penampak. Okay. Contohnya. Dia berkata sedang kosong. Sebab itulah masa nanti kena buat petua nafas. Dan nafas tahan. Supaya apa? Supaya kita tenang. Lagi tenang, lagi lalu. So, tak tangan kosong Pada saat ajak fisik tangan kosong Okey, tunggu macam ni kan. Apa saya buat? Saya akan bantak dia punya sini. Okey, dekat. Bam. Nampak? Saya turun makan dagu ni je. Tak cakap banyak lah. Okey, tak. Mata. Saya boleh lipat tu mata. Ataupun saya tutup back hand. Okey, tak. Nampak? Dekat depan satu. Saya pusing dengan tali tangan. Bagi tu. Nampak? 1, 2. Tangan kosong. Kalau ternyata, tak apa. Ada soalan? Okay. Simple Okey, saya nak semua buat bersenjata. Okay. Kita buat step pertama je. Step pertama, saya nak tuan-tuan perempuan just elak ke saya nak ini tunjukkan. Dah cukup. Elak sepantas yang boleh dan tajud. Diam. Jadi tak jadi tinggi macam ni cukup. Maksud dia yang ini kena dekat dagu. Tangan mesti diangkat macam ni. Tak boleh. Dia kena gunakan momentum siku ke atas. Dia akan pergi hentak dengan bukan hentak dengan liban ni. Liban dengan bahu dan siku. Pergi. Diam. Okay. Jadi orang depan. Gerak terus makan. Mula. Dia kata gerak. Mula. Gerak. Dia. Gerak. Mula. Gerak. Okey, step kedua. Gerak pertama, labuh luar. Makan dagu. Step kedua, labuh dalam. Pusing kaki. Pusing tangan. Sentak. Kaki pusing, tangan pusing tu. Pukul. Sini, bila pukul, rendahkan badan. Dengan keadaan labuh dalam. Tengok betul. Kita makan dengan tengok
Satu, dua, pusing tangan, laku hentak. Okey, okey. Okey, saya dua step. Sudah, nanti gerak kanan, makan, dagu, balas kedua, tak kepala, lampu dalam. Ulang balik. Satu, dua. Ulang balik. Menanti. Okey. Menanti, pastikan hujung ni. Sini. Jangan, jauh sangat. Jangan, jauh. Sini. Nampak? Maksimum pun 2 jengkal. 2 jengkal. Jangan rapat sangat. Jangan jauh sangat. Kita nak macam ni. 2 jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal. Cuba sini tangan kita. Okey. Kita tunggu. Sedia. 1, makan dagu. 2, labuh dalam dan libas kepala. Pusing. Ya, pusingan. Dalam pukulan ni, tak perlu nak hayun jauh-jauh. Tak perlu. Kita gunakan hayunan tangan. Power dia daripada pergelangan, siku, bahu, pinggang. Bila kita gerak badan kita, automatik tak akan ikut. Bila ikut, hayun je. Kita lihat contoh ada. Tengok. Dalam begini ni, fokus pada saya kaki kanan, lampu dalam. Fokus. Saya pusing tangan. Satu. Saya pusing tangan je ni. Sebab, waktu saya pusing, saya tu buat lagu dalam. Saya pusing, lagu dalam, sebab kaki saya. Kan? Pergelangan, lutut, siku. Saya rendah badan, rendah. Rendah terus, ayun. Ikut. So, gravity. Rendah terus, ayun. So, tak perlu nak hayun yang tinggi, tak payah. Okay? Pusing, cuba pusing. On the way pusing ni, on the way, lagu dalam. On the way dalam, ayun. Cuba. Satu, pusing dia, bila pusing, lagu dalam. Terus, rendah, ayun. So, power dia pada pergelangan, siku, bahu, lutut semua. Gerak serentak. Satu, pusing dan labuh. Satu, pusing tangan dan labuh dalam. Hayun terus. Dia hayun, jangan ikut, jangan tahan. Hayun. Macam kita buat apa? Ni. Itu guna dia. Bila dia jatuh jatuh je. Jatuh, terus hayun. Itu guna dia. Dia bukan kita. Jatuh, terus hayun. Jatuh, terus hayun. Itu konsep dia. Okey, buat. Saya nak setiap orang buat 30 kali. Okey, setiap orang buat 30 set. Apa dia? Satu dagu, balas. Baru satu. Satu set. Dagu, libas kepala, bengkok terus. Satu set. Ulang balik. Satu, dua. Gerak. Keluar. Gerak. Gerak. Satu, dua. Okey. Buat. Setiap orang buat 30 set. Ke dalam. Kira tinggi ya. Lepas saya tengok apa yang tuan-tuan perempuan buat. Dah buka, saya tak tengok kan. Macam mana lah korang buat kan. Semakin lama, semakin laju. Yang mustahil ialah mengelakkan laju. Mengelakkan makan, itu besar. Itu baru masuk kedua. Okey, awanis. Tengok saya buat. Masa touch pertama tu, awanis. Ya, cikgu. Ni, jangan jauh sangat. Yang hujung ni, hanya sekadar paras dagu lawan sahaja. So, dia pergi dengan stop, macam ni. Pergi dengan
dia pergi, cukup macam ni. Lepas tu pusing. Ayun. Okay. Pergi. Tak nak tinggi, tak nak. Ni. Lepas tu just tarik tangan. Pusing. Ayun. Pusing. Ayun. Baik, satu lagi. Tengok. Cara pegang yang panjang ini, ada dia rotan ni panjang sikit di situ kan. Cara pegang dia, pegang kiri dulu, pegang kanan. Cukup pada ni. Jangan pegang hujung, tak jadi. Tak boleh, dia tak nak konsul. Okay, pegang satu, pegangan kedua. Kalau tuan-tuan punya rotan panjang sampai ke bahu, okay, dia pegang 3. Maksudnya 1, 2, yang ketiga. Kalau panas macam ni, lebih sipu sikit, 2 pegangan. 1, 2. Okay. Panas bahu sampai bahu, pegangan dia 1, 2, 3. Ada pegang ketiga. Sebab tu maksimum, panas bahu, maksimum. Kalau expert. Kalau tak expert, cukup panas. Kalau kecil sangat, tak best. Tak apa, dia susah nak kawan. So ini kita boleh kawan dengan buat 30 dah. Tengok dia punya pukulan kami. Okay. Kalau ada alat yang boleh latih buat ini. Mana ada alat ni. Tak nak pukul dagu. Saya nak fokus pada hujung sahaja. Yang ni. Kan fokus pada sini ya. Pukulan berlawan mesti kena dekat hujung ni. Kan singgah dekat sini. Di hujung ni. So bila pergi ni. Dia tergerak. Dia akan pergi kan. Kalau ada tak ada adat, ambil tayar. Gantung tayar. So pergi dengan gerak dan pukul. Nampak? Jangan pergi. Tu dia. Okay. Gerak laju. Pukul. Panas kan? Dia. So 2 pegangkan. 1, 2. Okay. Kalau laju jadi. Tu dia. Dia pergi. Tapi satu cukup dah. Makan, balik masa. Dapat? Itu cara pukul. Mesti di hujung. Pukul hujung. Lepas tu dia nak pukul menilang. Dia nak pukul stop. Dagu. Dagu. Pukul. Dagu. Dagu. Kepala. Okey. Siapa yang ada masalah, beritahu. Cakap. Beritahu. Tak faham beritahu Kalau faham kita teruskan lagi. So, main fokus. Maksudnya ialah bila kita hentak fokus sasaran. Dagu kepala. Dagu kepala. Bayangkan muka dia. Dagu kepala. Jangan menilau. Dagu kepala. Bayangkan. Okey, ini semua. Jadi, sekarang gerak dagu, letak kepala. Okey. Jadi, perangai ni, otomatik tunggu kaki kanan ke depan. Kanan depan, kiri belakang. Saya serang je. Perempuan elak keluar, makan dagu saya dan letak kepala. Baik. Sedia. Hebat tuan-tuan. Sedia. Go! Sekali lagi. Menang kita kan? Teman dengan bayangan minda. Sedia. Go! Okey. Pasal ni dah, jangan takut. Pastikan tabuh. Pergi kanan, ikut kiri. Ikut sikit. Okay?
kanan. Okey. Sambil pergi sambil makan. Okay, one more. Dia. Gelak ke? Gelak. Dia. Go. One more. Okey, Hayati. Hayati, masa pusingan ni, dia pusing sikit je. Pusing ni, pin. Kot pis. So Hayati ni kali tu panjang kot. Kalau panjang, pegang 3. 1, 2, 3. Dah bayar 3. Kita boleh kawal dia. Okey, sedia? Sedia? Saya sedang. Saya cakap senang. Okey, standby. Saya sedang ni. Saya tak cakap. Okey, come on. Tengok, fokus. Dia hadap musuh. Tengok musuh. Dia gerak. Elak. Dia gerak. Elak. Sedia. Sedia. Aisyah tengok Pak Aisyah. Siti Aisyah. Macam okey, Siti Aisyah. Pegang tu atas sikit. Pegang ni atas sikit. Kali bagi pegang atas sikit. Jangan pegang sangat. Atas sikit. Sebab kali tu nampak macam besar. Okey. So main nampak macam pingpong. Main pergelangan. Pergelangan siku. Nampak? Main dia. Bukan main pergelangan je. Pergelangan siku. Nampak? Bagi pergelangan siku naik. Kunci ni. Okay, siapa yang ada masalah, back to basic. Itu basic dia. Itu basic dia. Nampak? Pergelangan siku naik. Itu basic dia. Senang ke susah ni? Okey senang Tough cikgu. Memang berpeluh lah, bersilat kan. Ya, macam itulah. So kalau ada cakap, jangan buat kisah kan, tulisan kan. Okey. Kita masih lagi mengelak keluar. Sebab kebiasaannya, musuh serang tangan kanan. Ada sedang beraturan macam ni. Tapi dalam bertempur, musuh tak serang macam ni. Ada. Kalau bertempur, dia tak tunggu bertempur dia. Okey, ini adalah latihan. Dalam situasi sebenar, dia pegang parang, dia kejar kita je. Okey. So, tangan Mak, tangan sini. Dia tak pun saja. Kan? Dia lalunya. Sampai dekat dia lari lah. Okey, tuan-tuan. Tengok dia nanti ya. Tengok, saya serang dia. Okey. Dalam latihan, kita serang macam ni. Latihan serang macam ni. Itu latihan. Dia Malaysia, dia akan serang, dia pergi. Sebab, tapi dia lari tu, dan dia tak boleh angkat. Apa nak buat? Masa nak sampai, sebab dia lari keluar. Saya nak satu ni. Sebab, dia lari keluar pun jadi. Jangan mungkin dia pegang barang ni, ledak saja. Sebab dia dekat, apa tuan-tuan kena buat? Nanti keluar sambil makan. Okay? Pegang satu je. Dia dapat nanti keluar, ngap sekali. Dah kena ragu, balas kepala. Balas untuk, tinggal. Settle masalah ni. Okay, dapat. Okay, masuk yang ketiga. Okay, yang ketiga ialah kita pertama makan dagu, kedua makan kepala sampai macam ni. Okay, sini tukar tangan, terbalikkan. Okay, macam ni kan, tukar tangan. Okay, cuba tengki, satu dagu, dua kepala, depan tangan, libat rusuk ke atas. Okey. Tengok, saya sebab kata dia. So, kita akan buat
Buat saya ajar tuan-tuan kena buat 3 pukulan. Cukup. Okay. Buat di sini. Okay, tuan. Okay, dia pergi 1 pukulan ke dagu, 2 pukulan ke kepala, pusing tangan, dia tusuk ni. Tusuk naik ke atas. Tusuk dia bukan pergi macam ni. Tusuk pukul naik ke atas balik. Berapa naik ke atas? Tusuk ni, bawah ni yang paling lembut. So, kita nak pukul yang lembut di atas supaya dia patah. Bila patah, dia cucuk ke atas. Dengan harapan cucukkan dia punya paru dia. Yang cepat, dia lambat meninggal. Dia akan sesak nafas dulu. So, kita pergi 1, 2, 3. Okey, buat perlahan. Saya buat tangan sahaja. Okey. Dagu, kepala, dagu, kepala, tusuk. Dagu, kepala, tusuk. 2, 3. Ulang sambil buat laju. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 dagu, 2 kepala, 3 tusuk. So, mainkan pergelangan tangan dengan lembut. Sebab macam kita main tangan. Itu guna dari tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dengan nyata. 1, 2, 3. Okay. First, tak payah nak kuat. Pegang, main lembut tu. Dapatkan dia punya sendi. Kepala, dagu, kepala, tusuk. Tahan. Dia main lembut tu. Dengan main lembut demam kepala. Okay. Dagu, kepala, tusuk. Dagu, main. Dapatkan dia punya flow. Dapatkan dia punya flow dulu. Dagu, kepala, tusuk. Dagu, kepala, tusuk. Okay. Asya jangan, ni Asya kena main, Asya kena main siku. Maksudnya jangan main gini. Yang Asya main sekarang ni gini. Siku ni bengkok sikit. So mana pergi, bengkok siku. Atas siku rapat kepala. Rapat pergi ke telinga. Atas sini. Atas sini. Bukan macam ni. Bukan macam ni ya. Rapat sikit. Sini. So ujung ni ke dagu. Ke sini kita pusing. Pusing mbak. Dia pusing ni, tak payah jauh. Pusing je. Pusing mbak. Pada sini, pusing pergelangan. Lepas tu baru gunakan pergelangan siku bahu. Bawah. Ya. 1. Pusing. Terus bawah. Ya. Betul. Okey. Mainkan tangan. Pusing lah. Tangan. Mainkan tu. Yang main pergelangan siku bahu. Dapat. Cepat. Ini okey nampak ya. Ayat pun okey. Awak ni tengok macam mana? Tengok awak ni buat macam mana? Ingat. Okey cikgu, kejap Ya. cikgu. Alright. Okey. Cikgu nampak aja. Sabar. Okey. Thank you bang. Thank you bang. Cakap Aisyah okey. Thank you bang. Alright. Cuba buat 3%. Dan nak buat Apa bang? Ya bang. 1, 2, 3. Ulang balik. Dagu, kepala, tusuk. So, masa buat, dengar masa buat, jangan kakukan badan. So, badan tuan-tuan membuat kena lengkuk. Kita pergi bang. Kita tak boleh badan juga. Kita pergi kan? Bila saya pusing sini, badan saya gerak bang. Apa badan gerak? Sebab saya punya kaki gerak. Ikut badan. Dia pusing, gerak. Kita main labur. Nampak ni? Jangan kecil bang, labur. Okay, ikut badan. Nampak? Labur. So, mainkan kaki kita. Gerak badan dengan sini. Okay, body movement. Jangan keras. Jangan macam ni, tegak badan main tu. Badan gerak. Okay, badan bang. Gerakkan kaki. Labur kan? Labur dalam, labur luar. Main labur tu usaha. Naik. Pusing. Naik. Pusing. Alat tusuk. Okay.
1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2 sampai 30. Lagi mahir. Daripada perlahan jadi laju. Laju jadi mantap. Ini gaya orang nak bersilat. Baru 2 jam dah boleh bersilat. Jam ada jam. Okey. Bagi pantat tunjukkan kaedah kumpulan 3 dimensi. Okey. Jadi apa yang dikatakan 3 dimensi? Baik. Okay. Kalau 1 dimensi dia pergi sehala. Contohnya begini ya. 1 dimensi ya. Saya pegang ni, saya tolak ni. 1 dimensi. Maksud dia ukuran dia akan pergi lurus. Okey. Kalau 2 dimensi, saya akan pergi sambil pergi macam ni. Sambil saya tarik. Okey. Ini 1 dimensi. Ketiga. 2 dimensi pergi dan tarik. Lepas tu kita buat ukuran, kita pergi sebab kita pergi dengan bukan lurus, tapi kita sambil turun sampai kita tarik. Pergi bukan lurus, sambil pergi dan belakang. Nampak tak? Lepas tu dia akan jadi macam ni, bukan jadi macam tu. Kalau macam ni, 1 dimensi. Kalau pergi dan tarik belakang, 2 dimensi. So kita nak pergi dan tarik. 3 dimensi, dia pergi, dia tarik, tapi tarik tu dia naik atas. 1, 2, bawah. Okay? Kalau sebagai parang, saya letak macam ni, 1. Tapi bayangkan saya letak dan saya tarik macam ni. Beza tak? Macam ni, dengan letak dan tarik. Yang 3 dimensi, saya letak, saya tarik macam ni. Saya pusing macam ni. So dia akan jadi apa? Muka bertambah besar. 1, 2, saya tarik besar. Tahu macam ni. Pukul dia, pukul tarik atas. Pukul tarik bawah. So dia berimpak lagi dahsyat. Lagi best. Okay, kalau patah tu 3 bulan baru nak pulih. So buat dengan 1 tarik ke belakang. Ambil tarik tu 1, 2 kan. Kita buat apa? Kita pusing kita punya tangan. Pusing tangan kita. Dia pergi ni 1 tarik belakang. Kita pusing tangan kita. So kita jadi main. Kita gunanya tarik tangan. Nampak? So 1, 2 pusing. 1, 2 pusing. So dia akan pergi. Bagi faham tak? 1, 2 4. 1 pusing 2. Kumpulan misi 3 dimensi bau impak dia dahsyat. Tapi nak panjang-panjang, kita gunakan labuh sahaja. Kaki gerak, ikut badan. Badan kaki gerak, badan ikut. Ikut je. Okay?
ayun. Nampak? Saya punya lengan. Punya lengan. Saya buat lampu. Dan badan saya ke bawah, saya terus penjut je. Tak pernah angkat macam ni. Saya pusing ni. Nampak? Saya main tangan ni. Nampak? Bila saya lampu, benda terus ikut je. Macam kita buat. Jatuh, hayun je. Jatuh, hayun je. So, sama juga. Pergi. Nampak? Di sini saya tarik. Tarik badan saya. So, pergi satu. Dan tiga. So, 1, 2, 3. Mak saya akan naik badan dia. Turun, naik. Turun, naik. So, kita gunakan body movement. Tak perlu nak angkat tinggi-tinggi. Tak perlu turun badan sikit je. Tengok. Adakah saya pukul jarak jauh? Okay. Saya tak sini ya. Saya tak nyelak dan saya tak angkat sini. Saya tak nyelak. Saya nyelak tak nyelak sini. Tengok orang yang akan nyelak, dia akan dapatkan dia punya impact, dia akan tarik sini. Tengok ada cepat. Apa dengar ayun angkat dan bunyi. Apa sahaja. Saya nyelak, saya angkat, saya pukul. Tadi je dah. Saya nyelak, saya tu pukul. Nampak? Tadi gerak. Yang ini saya pergi, saya main lampu. Lampu. Nyelak dan terus. Bukan. Pergi dan nampak beza dia? Lagi. Saya main apa? Fokus pada lampu dalam. Gerak. Makan gerak, terus pusing. Tak perlu nak. Tak perlu, tunggu sini je. Dia dah tunggu dia gerak. Tak, dia pergi. Dia masuk terus. Dia nak buat yang itu. Ke sini, gerak, makan. Dia gerak, makan. Dia gerak, tarik, makan. Lambat sesaat. Dalam menempuh, tengah saat, pun lambat. So, jangan reka masa. Gerak. Gerak. Kan dia gerak, tarik dulu. Tak payah. Gerak. Dapat. Besok nanti. Dengan 3 dimensi. Pada pukul, tarik, gulung. Pukul, tarik, gulung. Tajamkan. InsyaAllah semua boleh buat macam ni. Lepas semua boleh buat. Nanti masuk dalam Facebook. Pak jangan dia dengan Mas Anwar. Dan dia. Kita fokus pada elak keluar dulu. Kalau tuan-tuan kena buat apa? Mengat, ulang balik. Latih. Nanti. Elak, makan dagu. 3 dimensi. 1, 2. 1, 2. Dan pusing habis. Apa yang kita sama tadi? Pergelangan, siku, bahu, pinggang kan? Sama ada. Pusing habis. Pusing habis. Bukan sekadar macam tu. Pusing habis. Habisnya, siku dan bahu naik. Pusing habis. Okey? Baik, latih dulu. Selagi latih dalam 1 minit. Okey? Kalau masih nak rehat pun tak apa, rehat kejap. Lepas minit kita akan jumpa kembali insya-Allah.